Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini saya ingin mewakili DAP untuk mengalu-alukan kedatangan semua. Malam ini merupakan satu ceramah yang penting untuk memperingati apa yang telah berlaku terhadap saudara Teo Beng Hock. Memanglah sudah 2 tahun kita menghabiskan wang rakyat yang berjuta-juta ringgit dan menghabiskan lebih 2 tahun, tapi sampai sekarang apa yang telah kita dapat, apa yang telah disampaikan, apa kesimpulan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya Diraja, Siasatan Diraja, di mana saya rasa ini adalah satu kesimpulan yang dibuat oleh RCI itu sememangnya telah menghampakan semua. Tiada kebenaran, bukan sesuatu kesimpulan yang boleh diterima oleh semua. Tadi di Facebook ada orang tanya, selain daripada isu Teo Beng Hock, apa lagi yang DAP boleh buat? Takkan setiap kali DAP nak mengaut modal politik melalui isu ini. Tapi sememangnya seperti yang kita tahu, kewujudan DAP bukan kerana Teo Beng Hock, tapi kerana apa yang telah berlaku pada Teo Beng Hock. Kita perlu bersatu padu, kita perlu berdiri, kita perlu berbangkit supaya untuk menegakkan keadilan untuk Teo Beng Hock dan ahli-ahli keluarganya. Malam ini adalah satu ceramah di mana kita ada 7 speaker. Selain daripada saya, kita ada 7 speaker yang akan berucap nanti, yaitu saudara YB Chong Eng, Ahli Parlimen Bukit Mentajam, Ketua Menteri kita Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Ahli Parlimen Jelutong Saudara Jeff Nui, dan juga Adun Sri Delimah Saudara Raya, dan kita ada YB Yusmadi dari PKR, Ahli Parlimen bagi Balik Pulau, dan kita juga ada, tidak lupa, itu bekas majikan bagi Teo Beng Hock, iaitu YB Yen Yong Hien Hua, yang datangnya jauh dari negeri Selangor, dan juga adinda bagi Teo Beng Hock, Teo Lilan, iaitu Cik Teo Lilan, iaitu bersama kita. Beliau datangnya dari Melaka. Mengapa begitu? Beliau perlu begitu bersusah payah untuk memperjuangkan satu keadilan untuk abangnya. Kerana ini adalah sesuatu malapetaka yang tidak boleh diterima oleh sesiapa. Siapa yang ada hati sanubari, mana boleh menerima hakikat macam ni? Jika orang yang mengkritik kita, cakap kita mempergunakan isu Teo Beng Hock kerana perkara yang sama, kerana kejadian yang sama, kerana insiden yang sama, belum berlaku ke atas mereka, baru mereka boleh cakap begitu. Tetapi suatu hari nanti, jika insiden yang sama berlaku pada mereka, adakah mereka nak minta sokongan daripada masyarakat jelata? Pastinya mereka juga perlu sokongan daripada semua untuk menegakkan keadilan. Jadi kita berharap janganlah kita setiap kali gunakan satu hujahan yang biasanya digunakan oleh Barisan Nasional, seperti RCI telah melakukan adil kepada Teo Beng Hock. Jika berlaku adil, tak sampailah hari ini 3 pegawai yang telah dinamakan oleh Suruhanjaya Siasatan Diraja belum didakwa ke mahkamah atas kesalahan apa? Kesalahan membunuh. Mereka perlu didakwa, mereka perlu dibawa ke mahkamah dengan segera, dan bukannya sampai hari ini tiada apa-apa yang berlaku terhadap mereka. Kesimpulan, pakar-pakar yang dipanggil oleh RCI tidak sama dengan kesimpulan yang dibuat oleh RCI, di mana RCI Suruhanjaya Siasatan Diraja membuat satu kesimpulan bahawa Teo Beng Hock membunuh diri. Tapi pakar-pakar yang dipanggil tidak mempunyai pendapat yang sama, tidak ada kesimpulan yang sama. Jikalau tiada kesimpulan itu tidak disokong oleh pandangan daripada pakar-pakar yang dipanggil, adakah Teo Beng Hock boleh disimpulkan bahawa beliau telah membunuh diri?
Memang tidak boleh. Kerana ini ada satu kesimpulan yang tidak berasas. Dia kena ada pandangan, dia kena ada pengalaman, dia kena ada fakta-fakta yang boleh disokong oleh pakar-pakar. Pakar-pakar khasnya mereka yang pakar dari segi untuk siasatan pembunuh. Jadi kita berharap tuan-tuan dan puan-puan, mintalah kawan-kawan sekalian, datanglah beramai-ramai malam ni. Mungkin malam ni ada yang pergi membuka puasa, tapi kita berharap semua dapat panggil kawan-kawan turun datang, memberi sokongan yang padu kepada Teo Beng Hok. Bukan kerana Teo Beng Hok, tapi kerana keadilan untuk semua orang. Kita ada banyak kawan-kawan lagi seperti Aminur Rashid, seperti Kugan, seperti Ahmad Syabani, seperti Bahaduddin. Semua ini kita perlu memberi sokongan yang sama kepada mereka. Malam ini kita harap dengan sokongan ramai-ramai kita dapat menegakkan satu keadilan. Satu keadilan dan kita juga merombak sistem pemerintahan di negara kita. Kerana sudah banyak kes perlenggangan kuasa yang telah berlaku selama ini. Tapi tiada pihak yang ingin bertanggungjawab, tiada pihak yang ingin mengambil tindakan yang proaktif untuk memperbetulkannya. Jadi kita harap semua ini dapat diperbetulkan, dan hanya dengan sokongan rakyat baru kita dapat memperbetulkan apa yang tidak betul selama ini. Jadi dengan kata-kata ini sekali lagi saya berterima kasih kepada semua yang hadir. Kehadiran semua adalah satu suntikan yang penting untuk kita semua, untuk kita terus memperjuangkan hak sesama, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesesamaan dan memperjuangkan hak-hak asasi untuk semua. Kita perlu ada satu persekitaran yang aman dan selamat, dan tiada sebarang gangguan dan tekanan daripada pihak polis dan juga pihak berkuasa.